Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa kadzalika hadza. Summa inna muharabatahu wa qahrahu bima qalahu ulama'una radhiyallahu anhum fi salasati asya'. Maka demikian itu dalam persoalan ini. Kemudian sesungguhnya memerangi akan syaitan itu dan mengerasi akan dia itu pada barang yang disebut oleh ulama kami radhiyallahu anhum, yaitu pada 3 perkara. Di malam ni kita nak tengok macam mana nak perang lawan setan. Apa senjata dia nak pakai, apa silat dia. Kita duk bicara pasal aqwabatul awaid. Awaid ni jamak bagi aid. Kalau satu panggil aid, kalau banyak awaid. Yang besar-besarnya banyaklah, tapi yang paling besar Imam Ghazali sebut ada 4 benda yang kacau kita. Sekat kita daripada mengerjakan ibadah. Yang pertamanya kita dah bincang pasal dunia dengan berzuhud. Lepas tu kita bincang pasal makhluk atau manusia dengan beruzlah. Tak perlu ulang balik lah. Dah sebut tu ni. Yang ketiga itu syaitan. Yang keempat akan datang nafsu. Ni duk bincang pasal setan ni. Setan ni makhluk ahli yang kita tak nampak dia. Tapi dia nampak kita. Dia ni pula bukan ada kerja satu. Dia menganggur. Dia tak ada kerja apa. Tak kadu nak bawa bas, bawa teksi, beli bendang. Dia tak ada kerja. Kerja dia kacau kita. Inna syaitana lakum aduun fattaqizuhu aduwa. Kata Allah, sesungguhnya bagi kamu setan tu musuh. Buat dia musuh. Dia satu saat pun dia tak pernah lalai daripada nak kacau kita. Nak rosakkan kita, nak tarik kita masuk neraka sama-sama dia. La tanam fa innal adu la yanam. Jangan kamu lena, jangan kamu tidur. Kerana mata-mata musuh tak pernah tidur. Orang tua kata, pelanduk saja lupa jerat, tapi jerat tak pernah lupa pelanduk. Kita je lupa kat dia, dia tak pernah lupa. Nak kacau kita daripada buat ibadat. Habis macam mana daya kita nak lawan dengan setan, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Maka kata ulama-ulama sufi ada 2 cara. Setengahnya berkata dengan setan ni tak ada jalan lain melainkan kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah. Cara lain tak ada. Kata setengah ulama. Ada setengah ulama kata setan kena lawan. Kena berjihad, lawan setan. Maka kata Imam Ghazali, bagi aku ambil jalan yang adil. Iaitu himpun dua sekali. Mula-mula kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita rasa tak berkesan, dia duk kacau kita juga. Duk ajak kita buat maksiat, ajak kita tinggal taat, fahamlah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak angkat martabat kita. Waliya'lamal ladzi na'amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah nak kita buktikan kita ni orang beriman. Orang beriman biasa beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah. Di antaranya jihad lawan setan. Wa yattakhidha minkum syuhada, kerana Allah nak jadikan kamu orang yang syahid. Betul-betul menyaksikan ketauhidan, keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Habis benda tu kata Imam Ghazali, fakazalika haza. Maka yang demikian itu, ni benda yang aku dik persembang ni. Cerita nak lawan syaitan tu. Summa kemudian inna muharabatahu wa quhrahu. Sesungguhnya berperang lawan syaitan, mengerasi dia itu, fima qalahu ulama'una radhiyallahu anhum, pada yang disebut oleh ulama-ulama kami, ulama-ulama sufi, yang disebut oleh tuk guru kami, fi salasati asya'. Dia ada 3 perkara. Diperinci lagi Imam Ghazali. Cara kasar, nombor 1 minta tolong kepada Allah. Nombor 2 lawan perang lawan setan. Kemudian dia nak perincikan lagi. Macam mana kita nak minta tolong kepada Allah, macam mana yang dikatakan nak berperang. Perang macam mana? Setan kita tak nampak, nak perang lagu mana? Kalau kita nampak boleh lah. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dah lah kita tak nampak dia, bukan dia kejar satu. Kacau kita siang malam pergi petang. Allah Ta'ala buka hijab kepada Imam Ghazali. Dia buka segala luas. Dia sebut dalam kitab Minhajul Abidin ni. Kalau kita ambil munafaat betul-betul, insya-Allah minta pertolongan Allah, betul-betul bermujahadah, ikut cara Imam Ghazali, insya-Allah. Bukanlah kata sampai tak kenal langsung tu bohong lah. Macam kita belajar silat lah. Kan? Bukan sebab belajar silat sampai orang tumbuk tak kena terus. Itu cerita ustaz. Kenal lah juga, tapi tak tepat orang kata. Dia tumbuk 10 kali, kenal lah 7. 3 biji tak kena. Main dengan tak belajar, dia tumbuk 10, kena 15 tu. Kan? Kena lah. Jadi ada 3 benda yang kita kena tahu kalau kita sungguh-sungguh nak lawan setan. Tak lawan tak boleh. Kalau kita tak lawan dia, macam duk ada. Apa? Goal play. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semuanya selamat. Tu dia. Panggil LGBT, tahu LGBT? LGBT tahu tak? Lesbian, gay. Ni puak-puak ni puak-puak jantan menikah, jantan betina menikah betina ni. Sampai lembu pun heran. Saya duduk parti tengok lembu. Saya tak bela taklah banyak, 100 ekor ada lah. Saya parti tengok lembu jantan tak ada. Duk ragas yang jantan tak ada. Dia kenal jantan betina, lembu. Ada manusia tak kenal jantan betina. Yang tu duk panggil, himpun orang ratus-ratus ribu. Lepas tu, syukur pada Allah Ta'ala. Mana boleh. Kita nak syukur ni benda yang elok. Dapat semayang, syukur. Lepas mengaji, syukur. Boleh sedekah, syukur. Minum arak, syukur boleh. Lepas berjudi, alhamdulillah, menang. Boleh. Inilah pemimpin yang jahil. Tak tahu tempat letak, tempat syukur, tak boleh. Hang minum arak, baca bismillah. Boleh. Dapat apa? Ni manusia ni. Kita kena lawan, tuan-tuan. Ini proses normalisasi. Kalau kita biak, hancur anak-anak muda kita, rosak habis. Lepas tu, dah kena kacau setan tu dah lah, nak kacau orang lain semua. Ni yang sedang berlaku pada kita hari ni. Ni semua, tuan-tuan, tipu daya syaitan yang mereka tak sedang. Ya, ada 3 perkara. Ahaduha. Makna kata yang pertamanya. Ada 3 perkara. Yang pertamanya. Anta ta'arrafa. Bahawa engkau ta'aruf. Kamu kenal. Kamu faham. Wa tata'allama. Dan kamu belajar. Maka idahu tipu daya setan ni. Setan ni banyak tipu daya lah. Dia tak boleh ikut ni, dia main ikut ni. Tak boleh ikut ni, dia main ikut ni. Tak boleh ikut ni, dia main ikut ni. Banyak kena tipu daya dia.
Lah, duk gaduh pergi masjid. Buat apa pencen suruh pergi. Lah, muda lagi, elok lagi, kuat lagi, tua-tua suruh pergi. Tu ya. Tu cara tipu dia tu. Dia bisik di hati kita ni. Betul juga. Habis. Boleh ke dia? Kalau Tuhan pelihara kita, mana boleh. Nak mati ni bukan tunggu tua muda. Butik nyok pun cakap begitu. Lepas tu dia kata tak apalah. Nak pergi pun pergi. Pergi maghrib Isya sudah. Subuh lohok asar tak bayar. Jadilah lebay maghrib. Maghrib je kita pergi masjid. Waktu lain kita tak pergi. Kena tipu dengan dia. Kalau Tuhan pelihara kita mana boleh. Mana boleh. Ibadat sikit-sikit mana boleh. Kena buat 5 waktu berjemaah. Kan? Kerana ini bekalan. Nak balik pergi akhirat. Dia tipu kok lain pula. Lah ni hang buat banyak-banyak. Jangan hang buat yang fardu saja. Buat yang sunat sekali. Mayang tahajud mungkin 4 pagi. Mungkin 3 pagi mungkin. Baca Quran sehari 10 juzuk. Dia nak bagi taltih. Dia kok ni pusing, kok ni. Lepas tu akhir sekali dia kata apa? Bukankah hang mengaji? Ustaz mengajak kat hang. Untung baik, untung jahat daripada Allah. Syurga neraka, Allah Ta'ala tentu dah. Kalau Allah tentukan hang ni ahli syurga, hang tak semayang pun masuk syurga. Kalau Allah tentu hang ni ahli neraka, hang semayang pun masuk neraka. Jadi tak perlu semayang. Pula dah. Oi, banyak boleh ke dia dengan buat pasal. Jawab lagu mana? Kata Imam Al-Ghazali, wahai setan, hang ni tak habis kacau aku. Aku buat ibadat bukan soal neraka syurga. Aku hamba Allah. Aku wajib beribadat kepada Allah. Soal syurga neraka bukan soal aku, soal Allah Ta'ala. Tapi Allah berjanji dalam Quran. Orang beriman, beramal soleh, tempat dia syurga. Pernah kita jumpa orang beriman, beramal soleh, Tuhan nak lempak neraka. Mana ada? Ya aku tahu Tuhan tak mungkin janji. Kalau takdirkan, dengan sebab aku pergi masjid, aku sembahyang berjamaah, aku mengaji, aku sedekah. Dengan sebab tu kau masuk neraka, aku redha. Daripada masuk neraka kena buat maksiat. Aku tak mahu. Abang dia begitu. Dia kecoh. Dia pusing kau ni macam-macam. Tuan-tuan kena ingat, semua Nabi-Nabi dia dah jumpa. Dia berjumpa dengan semua Nabi-Nabi. Syurga neraka dia dah tengok. 80,000 tahun jadi guru malaikat. Bukan jalan-jalan orang. Dia tipu daya tu cukup licik. Cukup licik tuan. Setan ni. Jangan buat pasal. Hang buat ibadat dengan ikhlas. Jangan tunjuk ke orang. Makin tengah malam, sengap-sengap. Jangan cerita kat siapa. Tapi hang jangan bimbang. Satu hari orang tahu kamu tu ikhlas. Pula dah. Buat ibadat dengan ikhlas supaya orang tahu kita ikhlas. Bila lagi. Pandai dah. Dia cerdik. Apa jangan dia bodoh. Yang kata setan haram jadah tu. Hui, dahsyat. Jadi kita belajar. Kita belajar. Kita kenal. Anta ta'arrafa, kamu kenal. Wa tata'allama, engkau belajar. Maka idahu, macam mana tipu daya dia. Wahiyalahu, macam mana helah dia. Dia ada helah dia. Kok ni. Cukup licik. Dengan kita belajar tadi ni, makna kata dengan tipu daya dia, kita kenal kecoh dia. Fala yatajasaru hina izin alaika. Mudah-mudahan dia tidak boleh mendahulu engkau pada tipu daya tu. Kita tahu dia nak tipu kita gini-gini. Jadi dia nak masuk jadi payah. Macam kita bersilat lah. Kita tahu dia nak tumbuk kat mana. Kita tahu dia nak tempih awal-awal. Kita tahu dah gerak dia tu, kita tahu dia nak sepak kat mana. Kita dah sedia lah.
Bila tahu kok mana dia nak main serang kita, kita dah tahu dah. Boleh mengelak ataupun kita boleh mengatasi segala tipu daya dah. Dengan kita belajar tadi. Kallasri, seperti mana pencuri. Iza alima, apabila dia mengetahui an sahibad dar, apabila mengetahui oleh penghuni, makna kata negeri itu, orang kampung ni semua tahu, kenal pencuri itu, tahu jalan mana dia masuk, tahu jalan mana dia keluar, qad ahassa bihi farro. Sesungguhnya bila dia tahu, kita tahu, maka dia akan lari. Maka Imam Ghazali kata, kita belajar tipu daya setan ni, susah lagi dia nak kacau kita. Macam pencuri. Apabila kita tahu lorong kampung semua dia masuk. Jadi dia jadi payah. Dia masuk ke mana? Dia masuk ke belakang masjid. Kita buat satu signboard. Kain rentang. Selamat datang pencuri. Jauh. Dia main ke belakang ni. Kita naik satu kain rentang. Selamat datang pencuri. Macam. Oh, dia tahu aku nak main. Bila kita tahu silat dia, kita tahu serangan dia, sepak terajang dia, maka dia pun jadi payah sikit. Kira payah sikit lah. Kira gitulah. Jadi kita belajar macam mana tipu daya dia, kecoh dia. Ini tipu setan ni. Kan? Dia pandai. Kok ni. Macam-macam dia. Bijak. Itu dia. Itu yang pertama. Ada 3 cara. Saya ulang balik. Cara yang pertama, kata Imam Ghazali mengikut ulama-ulama dulu, Tok Guru dulu, ahli sufi dulu, mereka cakap ni dengan pengalaman. Mereka biasa jumpa benda ni. Benda yang kita jumpa lah ni, mereka ada jumpa awal lagi dah. Sebab itu mereka tulis dalam kitab, mereka habak mereka kita. Supaya kita boleh ambil pengalaman mereka tu dalam berdepan dengan setan. Iaitu kita belajar, kita mengetahui macam mana tipu daya dia. Kerana kata Imam Ghazali, pencuri ni bila dia tahu, kita tahu dia nak main, dia jadi payah sikit lah. Lorong mana. Lorong dia masuk tu kita tahu. Jadi dia jadi payah. Dia jadi sukar. Begitu orang bersilat, bergaduh. Kalau dia tahu kita kaki silat, dia berhati-hati. Jadi payah sikit. Kau gitu. Macam Israel lah. Hamas perang berapa kali dah? Banyak kali dah perang duk lawan Israel. Duk belajar tu macam mana Israel serang betul gini. Sekali dia masuk, Israel pun tak tahu cara dia masuk. Baru kita tahu rupanya banyak tawanan mereka ditawan oleh Hamas. Dan baru kita tahu bahawa Israel ni penakut. Dia tangkap orang kampung. Dia bukan mana yang kena tawan tu bukan askar. Yang dia tawan, dia penjara tu semua orang awam. Yang Hamas ni, macam-macam dia tawan. Saya seronok juga tengok. Orang kena tawan ni diiringi oleh anggota Hamas. Masa nak berpisah tu, lambai, bye-bye. lambai. Maknanya mereka sendiri bagi tahu masyarakat dunia, selama mereka ditawan, mereka tak diusik, diganggu oleh Hamas, dilayan dengan baik. Itulah akhlak orang Islam. Itu akhlak makna pejuang-pejuang Islam. Bukan macam teroris, pengganas, macam makna kata yang disebut oleh Amerika, disebut oleh Yahudi. Terbuka masyarakat dunia, tuan-tuan. Kenal siapa sebenarnya Hamas. Mereka dididik dengan akhlak Islam. Kita berjaya mengenengahkan akhlak sebagai seorang pejuang Islam di hadapan masyarakat dunia. Itu dia. Itu yang pertama tu. Yang kedua, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wasani, yang kedua. Antastaqifa, bahawa engkau, makna kata ringankan. Ambil ringan.
Tastakhifa ni makna ambil ringan. Bida'watihi, dengan seruan-seruan syaitan ni. Hati kita ni tuan-tuan, hati kita ni dia ada telinga. Namanya telinga hati. Telinga hati. Ada mata, mata hati. Ada lidah, lidah hati. Telinga hati ni tuan-tuan, tempat bisikan ataupun khatir yang datang daripada syaitan, yang datang daripada malaikat. Malaikat tu nama malaikat mulhim. Dia bisik di telinga kita. Bisikan tu namanya ilham. Tuan-tuan terasa tak? Dengar orang azan nak teringin pergi masjid. Ada tak terasa? Macam mana hati boleh teringin nak pergi masjid? Cenderung nak pergi masjid. Itulah bisikan malaikat mulhim. Bisikan dia tu nama ilham. Tuan-tuan bangkit. Terjaga pukul 4 pagi. Hati ni rasa berat nak sembahyang tahajud. Ada tak? Itulah dia bisikan malaikat. Malaikat mulhim. Dia bisik di hati kita hingga cenderung hati ni nak bangkit tahajud. Kita tak dengar. Bukan dia kata bangkitlah tahajud. Bangkitlah tahajud. Dia tak kata lagu tu. Tapi hati kita tu cenderung nak bangkit tahajud. Itu kesan daripada bisikan malaikat mulhim. Nama malaikat tu malaikat mulhim. Bisikan dia tu nama ilham. Kita pun bangkitlah. Gaya nak bangkit, dia main satu lagi. Lah, awal lagi. Kalau nak pergi mana? Tahajud pukul 6 pun ada. Pula dah. Tu bisikan setan. Bisikan dia nama waswasah. Bila kita nak buat baik aja tuan-tuan, dia main kacau. Tuan-tuan tadi ni, daripada rumah nak bagi RM5 kat tabung masjid. Gaya tabung sampai, setan kata RM1 pun boleh, atas kat ikhlas. Setan. Dia pandai. Betul tak? Kita tak boleh nak buktikan secara jelas. Tapi kesan dia kita terasa. Kesan dia kita terasa. Bisikan setan ni nama waswasah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas tu. Setan tu bisikkan. Bisik di hati telinga kiri kita. Bisikkan tu nama waswasah. Waswas. Nak buat baik jadi tak buat. Cenderung ke arah kejahatan. Bisikkan dia. Malaikat, makna kata bisik kita buat baik. Layan yang malaikat punya ni. Jangan duk layan yang setan tu. Sampai mati tuan. Kita tak mampu nak halang setan bisik. Kita tak mampu. Nak sekat dia jangan main bisik di hati. Tak mampu. Dia akan bisik. Cuma yang kita mampu jangan layan yang setan punya. Kita kenal ni bisikkan dia, jangan layan. Kita kenal ni bisikkan malaikat, kita layan. Layan yang malaikat ni, malaikat ajak buat baik. Jangan lawan yang syaitan. Syaitan ni ajak buat jahat. Dia tak boleh poleh kepala kita pergi belakang, dia tak boleh. Dia tak boleh pegang kaki kita, jangan berjalan pergi masjid, dia tak boleh. Cuma dia boleh bisik di hati kita. Dia bisik hati kita, telinga hati tu dia bisik. Yang kata setan-setan tu. Jadi cara yang kedua, kata Imam Ghazali, antastakhifa bida'watihi. Engkau ambil ringan seruan-seruan dia. Jangan layan. Ni setan haram jadah ni. Dia berkira. Tuan-tuan nak pipi terus masjid. Tuan-tuan nak mangkit tahajud, mangkit terus. Jangan duduk layan dia. Bila layan dia mengada lebih. Macam anjing. Kita layan dia tak boleh pergi mana. Kita nak main masjid. Depan tu ada anjing. Dia salak kita. Keng. Jangan layan. Hang pergi terus. Hang layan dia mengada. Dia keng. Kita pun keng. Malam layan dia tak pergi mana. Jangan layan dia. Buat tak tahu. Ambil ringan. Tastakhifa tu mana ambil ringan.
Jangan pandang berat. Jangan duk layan. Bisikan-bisikan syaitan ni jangan layan. Bila kita tahu ni bisikan syaitan, jangan layan. Macam kita terpandang seorang perempuan yang segak buka aurat. Syaitan main bisik, cantik perempuan tu. Ini bisikan syaitan haram jadah. Jangan layan. Kita layan, mengenang ada dia. Itulah, tegur perempuan tu, ambil nombor handphone dia, mesej kat dia, telefon dia. Lama siapa yang rosak? Kita rosak. Kalau kita buat tak peduli, jangan duk layan. Dia boleh buat apa kita? Apa pun tuan-tuan ni kerja setan macam ni. Dia bisik di hati kita begitu gini. Yang kita pergi layan dia. Layan dia habis rosak lah kita tuan. Kadang-kadang isteri kita cakap elok betul. Macam mana tak tahu setan pandai. Dia buat lagu mana hingga kita anggap isteri kita tu cakap tak betul. Bertengkar. Padahal tak ada benda apa pun. Bertengkar, pumpang-pang sampai cerai-berai. Betul ya tuan. Dia cakap betul, kita anggap cakap dia tu tak betul. Nak kata kat kita lagu mana, tak tahu. Tu yang jadi cerai-berai apa. Setan dia capuk tangan. Bila kita tahu, kita mengaji, kita tahu ni bisikan syaitan, jangan layan dia. Jangan ambil berat. Buat tak tahu sudah. Kita pun selamat. Tak pasal dia bertengkar dengan bini di rumah. Pompong-pompong cerai. Dia cerai, duduk benu. Bukan talak satu, talak tiga tu. Jadi ayam berak kapur, dia belenggu. Jadi bodoh. Bila kita tahu, kena dengan ilmu yang kita dapat. Bila kita mengaji, kita tahu ni bisikan syaitan. Jangan layan dia. Pesan Imam Ghazali, jangan layan. Antastaqifa bida'watihi. Bahawa jangan engkau dan hendaklah engkau ringankan. Jangan ambil berat. Bida'watihi, seruan syaitan tadi ni. Jangan ambil berat. Buat tak tahu. Jangan layan dia. Bila tak layan, dia pun tak boleh buat apa. Fala tu'alliqu qalbaka bizalik. Fala tu'alliqu, jangan kau bergantung hati kamu. Duk melekat hati dengan bisikan-bisikan dia tadi. Wala tu'alliqu qalbika bizalik, jangan engkau lekatkan hati kamu tu, bergantung hati kamu tu dengan demikian, dengan bisikan setan tadi ni. Jangan layan dia, jangan duk ambil berat, jangan duk gantung melekat hati kat dia. Buat tak tahu aja. Ni setan tak ada kerja, memang kerja dia begitu. Buat tak tahu aja. Jangan ambil tahu, buat tak tahu aja. Wala tattabi'uhu, jangan engkau ikut bisikan-bisikan dia tu. Ada satu orang dengar cerita tak? Saya baca dalam Facebook. Anak dia umur 3 tahun. Dia beli kat anak dia buku lukisan. Anak dia ni lukis. Lukis, tunjuk kat mak. Mak cantik tak? Budak ni lukis dengan apa tau? Pensil gincu. Pensil gincu mak dia punya. Tak tahu lah mahal, tak mahal aku pun tak tahu. Aku tak biasa beli gincu. Mungkin mahal lah kot. Dia tengok anak dia ambil gincu dia, buat pensil, buat lukisan. Dia pukul anak dia. 3 tahun. Sampai mati tuan. Boleh terfikir ke mak boleh pukul anak sampai mati umur 3 tahun. Ikut cakap setan lah tu. Lampau marah. Dah anak mati baru menyesal. Nampak apa? Jangan. Setan boleh bertindak dengan 2 kawalan. Duk marah, bukan. Marah ni. Semua ni. Marah ni tu setan. Setan jadi daripada api. Sebab tu bila kita kena kita marah tak terkawal, fahamlah kita telah dihasut oleh setan. Lawan api ayak. Pergi ambil wudu. Kalau marah tengah berdiri, duduk. Duduk pun marah juga, dia ambil wudu. Wudu pun tak apa, pergi sembahyang. InsyaAllah. Ingat, bila kita nak marah, ingat, aku ni dah dikontrol di setan. Setan ni pegang macam kontrol remote.
Dia nak laju, nak slow, dia yang duk arah kita. Apabila kita dah marah luar kawalan, kita dah jadi hamba setan. Ikut cakap dia. La ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut setan. Dia tu musuh kamu yang amat nyata. Macam mana tak mau ikut? Kita pandang ringan bisikan dia. Pertama, kenal ini bisikan setan. Yang kedua, jangan layan. Bila kita layan, kita yang rosak. Ingat. Aduh. Fa innahu bimanzilatil kalbi. Maka sesungguhnya setan tu menempati contoh macam anjing. Itu dia. Bimanzilatil kalbi nabihi. Dia merupakan seperti mana anjing yang menyalak. Imam Ghazali ibaratkan setan ni macam anjing yang menyalak. In akhbalta alaihi. Sekiranya kau berhadap atasnya, kita layan dia. Anjing ni dia salak kita, kita salak dia. Dia buat apa kita? Uli'a bika walajja. Maka dia akan terkam kita. Dia akan kacau kita, dia serbu main kat kita, dia terkam main kita. Kalau kita buat tak tahu, dia pun mati angin. Bila kita layan dia, silap-silap dia terkam main kat kita. Setan gitulah tuan-tuan. Bila kita duduk layan dia, dia lagi main. Dia akan kacau kita sampai hilang pertimbangan kita. Diganggu oleh syaitan. Wa in u'radta anhu sakata. Sekiranya engkau berpaling daripadanya, maka dia diam. Anjing tadi ni. Kita layan dia, dia terkam kita, dia gigit kita. Kalau kita buat tak peduli kat dia, dia diam. Dia kong-kong macam haji talak bukit. Kita buat tak peduli, lama-lama dia hilang betul. Setan cara dia begitulah. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan layan dia. Kita tahu ini bisikan syaitan. Syaitan sedang nak kacau kita. Kita jangan layan dia. Ambil ringan. Jangan ambil berat bisikan-bisikannya. Buat tak tahu saja. Lama-lama dia akan hilang. InsyaAllah. Siapa kata? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata. Itu cerita lah nak buat. Payah no. Jangan buat pasal. Dia barangin tu, aku tak payah, aku perongai. Yalah, perongai pun kita kena didik diri kita, jangan bagi jadi perongai. Boleh ke? Pasal apa tak boleh? Boleh tuan-tuan sekalian. Ya, apa pun kita boleh buat, insya-Allah. Tapi kita kena tarbiyah diri kita sikit, insya-Allah boleh. Apa pun boleh. Kan? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan makna kata permudahkan dia. Kami akan tunjuk jalan kami. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lepas payah, dia akan jadi senang. Tuan-tuan nak mangkit tahajud sebagai contoh. Boleh? Tuan-tuan boleh buat. Tak payah mangkit pukul 3 pagi. Tuan-tuan mangkit pukul 5 pagi. Tuan-tuan mangkit subuh selalu pukul berapa? Pukul 5.30 kan? Okey, kita mangkit pukul 5. Jangan mangkit pukul 3, mangkit pukul 5. Jangan mengejut, buat sikit-sikit. Pasang jam loceng ke apa ke. Dengar jam loceng bunyi, mangkit pukul 5. Lawat betul-betul. Lama-lama sebulan, 2 bulan tuan-tuan, pukul 5 tu dah jadi biasa. Lepas tu kita mangkit awal sikit, pukul 4.30. Lama-lama boleh tak? Tok guru saya, Tok Wajib Wa'in, dia buat contoh. Mujahadah. Kita berak. Amalan berak kita, harian kita berak pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. Ke 7 pagi. 7 pagi berak. 7 pagi berak. Bertahun-tahun kita berak. Pukul 7 pagi. Mangkit apa pukul 7 kira nak terberak. Boleh tak berak kita tu tukar pukul 8?
Nak bagi jadi berak kita pukul 8 pagi. Agak-agak boleh tak boleh? Boleh tuan-tuan. Tapi jangan mengejut. Langkah pertama, kita tukar berak kita pukul 7, pergi 7 suku. Hari mula-mula dia jadi gelisah. Berjalan sana, berjalan sini. 7 suku masuk jamban berak. Hari kedua ringan sikit. Hari ketiga ringan sikit. Mai seminggu, berak 7 suku tu dah jadi biasa. Cubalah. Bila dah biasa dah tu, tukar pergi 7.45. Macam tu juga. Lah masa 2-3 bulan, kita berjaya tukar berak kita pukul 7 pergi pukul 8. Tu dia. Apa-apa nak buat, kena ada mujahadah. Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat mengejut. Buat sikit, insya-Allah boleh. Dengan izin dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kemuncaknya tuan-tuan, apa juga ibadat yang tuan-tuan buat? Mula-mula memang payah lawan syaitan ni. Tapi ingat kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Fa innal makarima ala hasabil makarih. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Cita-cita kita nak buat baik. Lagi tinggi kebaikan yang kita nak buat, lagi tinggi kesusahan yang kita kena hadapi. Tuan-tuan nak berjihad, nak sembahyang tahajud tiap malam. Aku nak letakkan diri aku ni, kalau boleh sebelum mati, aku nak tahajud tiap malam pukul 4 pagi. Kena lawan betul-betul. Kena kuat lawan. Nafsunya, setan dia. Lagi tinggi kemuliaan yang kita cari, lagi tinggilah kesusahan yang kita kena hadapi. Sahabat-sahabat kita di Palestin, tuan-tuan. Nak menuntut kemerdekaan. Memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa, bumi Palestin. Bukan sedang, tuan-tuan. Hadapan. Dia kena menghadap tu cukup berat. Wa innal lazat ala hasabil mu'nat, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Nak makan sedap, belanja kena tinggi. Kita pergi kedai Tom Yam, nak makan apa? Nak makan apa ni? Syakap steam. Syakap 3 rasa. Aku nak makan totong udang goreng tepung yang besar tu. Kira-kira RM100. Dia. Pasal apa RM100? Sedap. Belanja kena banyak. Ni bawa RM10 nak makan sedap. Makan apa cik? Aku nak makan sedap. Duit berapa? RM10. Dia tarik roti bakar aja buat dia. Padan lah. Tak? Ni lagi tinggi kemuliaan kita cari. Ingat, setan akan halang sekuat-kuatnya. Kan? Itu dia. Jadi, makna kata dalam berhadapan dengan setan ni kena ingat. Imam Ghazali kata, jangan layan dia sangat. Bila kita tahu ini bisikan dia, jangan layan, jangan ambil berat, kita ambil buat ringan. Kerana laksana anjing, kalau kita layan dia, dia lagi mengadah. Kalau kita buat tak tahu, dia akan diam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wassalisu. Yang ketiga, antudima zikrillahi subhanahu wa ta'ala bilisanika wa qalbika. Antadima, bahawa engkau berkekalan, istiqamah, berterusan, zikrullah subhanahu wa ta'ala, zikir, yakni berzikir, menyebut nama Allah. Mulut tu sentiasa menyebut nama Allah. Bilisanika, dengan lisan engkau, wa qalbika, dengan hati engkau. Zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Apa makna zikir? Zikir ni tuan-tuan sekalian, sebut nama Allah dengan lidah. Itu nama zikir lisan. Yang kedua, kita zikir sebut Allah Ta'ala dengan hati kita.
Itu nama zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak. Zikir banyak-banyak lagi bagus. Kalau boleh, kita ambil zikir itu zikir tariqat. Talqin dengan guru yang mursyid. Dia lebih memberi kesan kepada perjalanan hati. Zikir ada dua. Satu zikir darajat, satu zikir hasanat. Yang kita duk bawa lepas semayang tu, zikir hasanat untuk dapat pahala. Zikir, kita duk zikir apa, tahlil arwah semua kan, itu panggil zikir hasanat. Satu lagi, zikir darajat atau zikir tariqat. Yang kita ambil daripada guru yang mursyid. Kita baik, kita ambil, kita talqin daripada dia. Kan? Yang ni zikir ni untuk mengangkat derajat kita. Jadi zikir ada 3. Zikir lisan, zikir hati, zikir dengan perbuatan. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu orang yang berzikir, menyebut nama Allah. Ketika berdiri, kita dah duduk, dan ketika berbaring. Maknanya segala tindak tanduk dia, perbuatan dia, tidak mengecilkan Allah Ta'ala. Perbuatan dia tidak menderhakai Allah. Perbuatan dia sentiasa mengagungkan Allah. Macam lidah duk besarkan Tuhan, perbuatan dia tidak mengecilkan Tuhan. Zikir-zikir tigul peli, mana boleh. Itu tak maulah. Sesuai dengan zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Maka perbuatan dia tidak menderhakai Allah. Itu zikir ni makna kita dengan perbuatan. Tiga-tiga ni bila berjalan serentak, lidah berzikir, hati berzikir, perbuatan berzikir, itu nama zikrullah. Bila dibuat secara berterusan, istiqamah atau dawam, antudima dia kata tadi. Kau lakukan secara beristiqamah, dia panggil wirid. Dia panggil wirid. Bila ada wirid, dia datang warid. Warid, nurul waridat. Yang Allah tuangkan ke dalam hati hamba yang berzikir tadi ni. Hati nampak terang, jelas. Nampak tipu daya syaitan. Nampak yang hak, nampak yang batil. Inna nuro iza dakhalal qalba infasaha wansyaraha, kata Nabi. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati, hati itu terang, lapang dan terbuka, tak tertutup, tak sempit. Bila nur dah masuk dalam hati. Inilah makna kata yang kita perlu kekalkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya telah bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi kata inna zikrallahi ta'ala. Sesungguhnya zikir Allah Ta'ala ni, menyebut nama Allah ni, sentiasa menyebut nama Allah ni, fi jambi syaitan, pada pihak setan. Pada sisi setan. Kal'akilati fi jambi bani Adam, seperti mana penyakit akalah, penyakit kanser pada pihak anak Adam. Tuan-tuan tahu kanser. Ada kawan saya, pak dia kena kanser. Pak dia pun tak tahu pak dia kanser. Demam-demam, pergi hospital. Pergi hospital, tuan-tuan sekalian. Doktor kata pak dia ni kena kanser. Doktor kata paling lama dia boleh hidup 6 bulan. Pasal kanser tu merebak dalam tubuh badan. Tak sampai 6 bulan tu tuan, seminggu je mati. Kanser ni dia cepat merebak. Dia kuman dia tu cepat merebak dalam badan. Yang kata kanser ni. Begitulah tuan-tuan. Kanser bila kita kena, cepat merebak.
Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah syaitan bagi mereka zikrullah tu kena kat dia macam kena penyakit kanser. Dia cukup takut. Lepas tu kita bila kita zikir tu syaitan lari. Lagi jauh kita zikir, lagi jauh. Lagi kuat kita zikir, lagi lari jauh. Ni orang tak faham. Bila orang berzikir kuat, dia kata awak, Tuhan tak dengar lah. Bukan soal Tuhan tak dengar. Zikir ni ada zikir sir. Ada zikir jahar. Ada kaedah-kaedah dia lah. Setengah tu, tarikat tu dia zikir kuat dulu. Macam tarikat Naqsyabandi, dia sir dulu. Kemudian baru dia jahar. Ada setengah tarikat, dia zikir jahar dulu, baru dia sir. Macam disebut oleh Wahab Sya'rani. Dia kata hati kita ni keras. Hati kita keras. Nak bagi lembut hati dengan zikir jahar. Hang dah lah hati keras. Berkarat. Zikir lembut-lembut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pakat lena habis. Cuba zikir kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setan lari menyacak. Adalah kaedah-kaedah dia. Hati kita ni keras, lebih keras pada batu. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Wa qaswatil qalbi min kasratiz zunub. Wa kasratiz zunub min nisyanil maut. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Wa tulul amali min hibbud dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Jumudul aini min khaswatil qalbi. Kering air mata dengan sebab kerasnya hati. Nak tahu kata hati kita keras, air mata payah keluar. Kalau air mata tu cepat mengalir, itu hati lembut lah tu. Tengok budak-budak Palestin, pak dia dukung. Dukung anak ni tangan tak ada putih, kena bom. Bawa pergi hospital. Hospital di Gaza. Yang hospital pula dikepung oleh apa? Oleh askar-askar Israel. Dia nak tembak doktor-doktor tu. Doktor kata tak apa, kami mati dalam hospital ni lagi bagus. Kami rela mati untuk mengubati pesakit-pesakit. Doktor sanggup mati, nurse sanggup mati. Orang Arab tak sanggup mati nak tolong saudara dia. Apa punya cerdik. Saya geram betul orang Arab boleh tengok saja. Oh, I see. Tahu, oh, I see. Nak lagu mana? Daripada Riyadh, kita timun, golek luka, menggolek luka. Ni Arab-Arab. Sebab tu orang kata, doktor misi dalam hospital tu lebih bermaruah daripada pemimpin-pemimpin Arab yang ada pada hari ini. Geram, dia boleh tengok saja, tuan. Kita nak pergi tak boleh. Kita pun tak tahu nak masuk ke mana. Kalau boleh aku pun nak pergi. Tuan-tuan sekalian, kita tengok mengalir air mata terbayang anak kita yang kecil-kecil tu. Macam mana lah mak pak mati, anak tu siapa nak bela. Aduh, sedih. Tengok saudara Islam kita tersentuh hati cepat. Tu kira hati hidup tu. Hati lembut. Tanda hati keras, payah keluar air mata. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Pasal apa hati dia keras? Wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub, kata Nabi. Keras hati, punca banyak sangat dosa kita buat. Puncanya banyak dosa. Dosa ni mengeraskan hati. Nak bagi lembut balik hati dengan bertaubat, dengan banyakkan zikir. Kata ulama, kalau ibadat-ibadat lain macam sabun cuci pakaian. Sabun dia boleh cuci tuan-tuan, daki-daki boleh. Tapi nak cuci karat tak boleh. Periuk kita berkarat nak main dengan sabun tak boleh. Dia kena pergi dengan kertas pasiak. Sentai kertas pasiak baru dia berkilat. Begitulah hati kita yang keras, dia tak main. Dia kena pergi dengan zikir. Zikir, banyakkan zikir. Lepas tu Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kasiro.
Wahai orang beriman, zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Jadi dengan zikir ni antara lain tuan-tuan, menyebabkan syaitan takut kepada zikir ni. Kerana Nabi SAW menyebut, inna zikrallahi ta'ala, sesungguhnya zikir menyebut nama Allah Ta'ala ni, fi jambi syaitan, pada pihak syaitan, kal kilati, fi jambi bani Adam, iaitu seperti mana penyakit akalah, penyakit kanser bagi anak Adam. Macam mana kita takutkan kanser, begitulah tuan-tuan sekalian, syaitan dia takut dengan zikir. Lagi kuat kita zikir, lagi banyak kita zikir, lagi jauh kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Itulah makna kita kata ada 3 cara untuk kita berdepan dengan syaitan, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita ulang balik tuan-tuan secara makna kata secara ringkas. Iaitu yang pertama, kita mengaji. Kita belajar, kita kenal. Makna kata bisikan-bisikan, tipu-tipu daya syaitan. Kita belajar. Dalam kitab ni Imam Ghazali cerita satu. Macam mana tipu daya dia. Dia akan perincikan nanti. Ini buat cara umum dulu. Belajar tipu daya dia. Kerana kata Imam Ghazali, pencuri ni, bila kita tahu lorong dia masuk kampung, dia takut nak masuk. Sebab tindak tanduk dia diperhati oleh orang. Begitulah ibarat syaitan. Bila kita makna kata tahu tipu daya dia, silat terajang dia, kan? Maka makna kata dia tidak mudah untuk makna kata untuk kacau kita. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ikhlas dia, alim dia, kuat ibadat dia, kuat jihad dia. Syaitan pun lari tengok dia. Kita syaitan main dia gelak tengok kita. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Imam Ghazali, jangan layan dia. Bila kita kenal, ini bisikan syaitan. Imam Ghazali kan cerita, bisikan ni banyak. Ada bisikan daripada Allah Ta'ala. Namanya Qatratun Samawiyah. Ada bisikan daripada malaikat. Namanya ilham. Ada bisikan daripada syaitan. Namanya itu waswasah. Bisikan ni macam-macam. Imam Ghazali kan cerita, bisikan daripada Allah bentuk macam mana. Bisikan daripada malaikat, macam mana bentuk dia. Bisikan daripada syaitan, macam mana cara dia. Imam Ghazali perincikan nanti insya-Allah. Pokoknya bila kita tahu ini bisikan syaitan, kita jangan layan dia. Kita jangan layan. Jangan ambil berat. Jangan bergantung hati dengan bisikan dia tu. InsyaAllah kita selamat. Tapi kalau kita layan dia, kita pikir dia, letak di hati kita, kita akan jadi rosak. Sama ada yang melayan nafsu seperti benda yang menyeronokkan nafsu, kita layan, last sekali kita rosak. Marah kita layan habis-habis, kita juga yang rosak. Kita akan rosak. Jadi caranya Imam Ghazali pesan, jangan ambil berat. Pandang ringan bisikan dia, jangan kita layan sangat. InsyaAllah kita akan selamat. Bila kita berpaling, tak layan, dia akan diam. Kerana dia macam anjing. Bila kita layan anjing, dia terkam kita. Bila kita diam, dia akan, bila kita buat tak tahu, dia akan diam. Dia sengap gitu ya. Dan akhir sekali, pesan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, banyakkan zikir. Setan ni tuan-tuan, kalau kita tak zikir, kita makan, dia makan sekali dengan kita. Kita bersetubuh dengan isteri kita, dia main tumpang sama. Lepas tu kena baca doa. Nak makan baca doa, nak tidur baca doa. Kerana setan ni dia akan ambil peluang. Ada setan kurih, ada setan gemuk. Yang seorang tu setan tu kurih pun. Yang seorang tu gemuk. Awak hang kurih. Awak aku tak kurih. Aku nak tumpang makan dengan tuan aku. Dia baca doa, aku tak dapat makan. Dia minum, aku nak tumpang minum. Dia baca doa, aku tak boleh minum apa satu. Dia tidur, dia baca doa, aku nak tumpang, tak boleh. Aku kurih.
Oi, tuan aku lain. Dia makan tak baca doa, aku makan sama. Dia tidur dengan isteri dia, aku tumpah kaki. Apa tak gemuk. Lepas tu dia ada doa-doa yang kita kena baca. Ingat Allah selalu. Zikir kita. InsyaAllah. Kerana Nabi SAW bersabda, kita baca dah tadi hadis tu, inna zikrallahi ta'ala fi jambi syaitan. Sesungguhnya zikrullah di sisi, makna kata pihak setan itu, kal akalati fi jambi bani Adam, seperti mana penyakit kanser pada pihak anak Adam. Bagaimana cepatnya merebaknya kita kena kanser, begitulah zikir ni, bila kena setan, setan cukup takut. Kerana cepat merebak. Dia akan memberi kesan yang besar kepada setan. Sebab tu dia tak berani. Sebab tu kalau ada majlis-majlis zikir, dia akan pergi jauh. Dia tak akan dekat, dia tak akan rapat. Nah, itulah makna tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala daripada apa yang kita faham. Daripada pengalaman ulama-ulama sufi kita. Tok Guru kita Imam Ghazali memberi panduan yang jelas kepada kita untuk makna kata berdepan dengan syaitan. Yang akan datang ni bulan depan, dia akan cerita pula macam mana yang kata bisikkan syaitan tu. Macam mana nak beza mana malaikat, mana syaitan. Kalau ini malaikat, kita layan. Syaitan, kita jangan layan. Jadi kita kenal mana syaitan, mana malaikat. Ada yang datang daripada Allah. Kan? Malaikat ni pun kadang-kadang apa, syaitan ni pun kadang-kadang dia suruh kita buat baik. Ada juga syaitan suruh kita buat baik. Macam dia kata buat ibadat banyak-banyak supaya kita cepat boring. Banyak kawan-kawan bila dia masuk perjuangan Islam ni, dia bersemangat lebih-lebih. Syaitan kata hang semangat sikit, pang kena tangkap. Masuk lokap 3 hari, balik jadi bonyot dia. Dia tujuan dia nak bagi kita patah perjuangan kita. Kita ibadat hang mangkit awal-awal, bukan 3 pagi sampai subuh. Berapa hari kita tahan? Bukan hang tak tahu kelebihan sedekah. Hang dengar tadi ustaz cakap pasal sedekah tu. Sedekah ni macam sebiji benih yang hang tanam, dia akan tumbuh 7 cabang. Kan? 7 cabang. Setiap cabang 100 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jangan sedekah sikit, sedekah banyak-banyak. Kita apa bersemangat. Boleh tabung RM50. Balik duduk belengung. Isteri tanya awak belengung bang. Aku silap pibuh RM50. Dia suruh kita menyesal. Tu setan tu dia macam-macam tuan. Banyak sangat cara dia. Tapi tak apa, dengan izin Allah Ta'ala. Kan? Ulama-ulama kita menulis kitab, tinggal mereka kita untuk kita buat panduan. Untuk hari-hari depan kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, insya-Allah. Serasa tukut yang mampu saya sampaikan untuk malam ni, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi sebelum saya berunduk ni, mari sama-sama kita baca seorang sekali surah Al-Fil. Kita kirimkan pada sahabat-sahabat kita di Palestin. Mudah-mudahan mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tolong mereka. Macam mana Allah menyelamatkan Kaabah daripada serangan Abraha dengan menghantar burung ababil, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syablahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum
wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Takbir.